Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Selamat datang Tuan Haji Zulkifli bin Haji Mahmud ke sesi Bual Bicara. Terima kasih. At Seni dengan tajuk elemen nilai-nilai murni dalam seni tari yang diadakan pada kali ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, program ini adalah program daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara yang telah diberi harapan kepada semua penggiat-penggiat untuk jadi tetamu. Dan salah seorang tetamu kita pada hari ini ialah Tuan Haji Zulkifli yang juga mantan pendidik. Sekali lagi cikgu, Tuan Haji Zulkifli ni kita panggil cikgu. Saya tersasul selalunya jumpa cikgu panggil cikgu. Sebab jika panggil cikgu ni dia lebih mesra, lebih dekat, kan. Untuk kita memulakan acara kita, saya nak perkenalan dengan cikgu ni, minta cikgu ceritakan sedikit lah, sebab sedikit macam mana cikgu mula-mula boleh terlibat dengan seni tari. Saya serah pada cikgu lah itu. Baik. Terima kasih Saudara Muhammad Yusof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali dipanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dapat bertemu pada hari ini, dan saya tentunya mengucapkan jutaan terima kasih dan berbesar hati di atas undangan daripada pihak Jabatan Kebudayaan Kesenian Negeri Johor yang mengundang saya untuk sesi bual bicara pada pagi ini, dan sesuatu yang menarik akan kita sama-sama bualkan lah secara santai agaknya, iaitu elemen-elemen nilai murni yang akan kita bincangkan. Jadi berbalik kepada diri saya sendirilah, saya memang mantan seorang guru, menamatkan perkhidmatan pada tahun 2011. Sekarang ni seorang pesara lah, pesara dan juga aktivis untuk seni budaya, khususnya seni tari. Jadi bermula atau latar belakangnya sebenarnya saya memang ada sedikit kata orang darah seni lah, daripada sebelah ibu yang memang berminat dalam bidang seni, terutama seni tari inilah. Ibu pun dulunya pelakon-pelakon tambahan untuk bangsawan. Jadi adalah sedikit sebanyak turun kepada saya, dan saya mula bergiat ni di semasa di sekolah menengah lah. Sekolah menengah dah lebih cerdik sikit kan. Jadi betul. Mungkin guru saya tu melihat ada sedikit sebanyak bakat yang saya ada, jadi saya ditarik masuklah untuk kumpulan sekolah. Jadi lepas itu bila saya berpeluang belajar di universiti, iaitu di Universiti Kebangsaan Malaysia, saya teruskan sebab minat tu dah ada. Saya melihat bahawa seni tari ni boleh memberikan saya satu kepribadian atau jati diri yang baiklah untuk kehidupan saya masa depan, dan juga sebagai seorang guru. Sebab saya memang bercita-cita untuk jadi seorang guru. Jadi saya tak mahu hanya melengkapkan diri saya dengan ilmiah saja, dengan ilmu akademik saja, tapi saya juga mahu ada membawa seni budaya ini untuk anak didik saya lah, untuk generasi-generasi. Ya, betul, begitu. Jadi di universiti ini saya memang merupakan salah seorang penggiat yang agak boleh katakan tegar lah, aktif lah. Dan saya masih ingat lagi bagaimana saya pergi membuat persembahan pada malam di mana esoknya saya mesti menghadapi peperiksaan akhir tahun berkenaan. Jadi begitu sekali saya punya minatnya, tapi alhamdulillah saya dapat dua-dua lah, dapat membuat persembahan yang baik dan juga dengan result putusan yang baik. Alhamdulillah, syukur. Jadi itu yang orang kata harus seimbang, sebab kalau di sekolah tu memang kita akan memberikan
sesuatu yang baik untuk anak-anak murid kita lah. Jadi lepas universiti tu saya keluar sebagai seorang guru dan berkhidmat di Johor Bahru. Kebetulan saya ditempatkan di sebuah sekolah menengah perempuan. Jadi saya macam rasa semua perempuan. Ya, semua perempuan. Jadi saya rasa ini suatu yang benar-benar sesuai dengan selain daripada saya mengajar bahasa Melayu dan juga sejarah. Jadi saya juga ada sesuatu yang boleh saya sampaikan kepada anak didik saya. Pelajar-pelajar perempuan. Jadi memang bertepatan lah tuan. Jadi alhamdulillah saya dapat bersama-sama dengan pelajar. Jadi ilmu saya yang sedikit sebanyak ada tu saya turunkan kepada mereka, walaupun tak sebanyak manalah. Tapi saya sekurang-kurangnya berasa gembira bahawa saya dapat menarik minat para pelajar ni dan terlibat dengan bidang seni tari. Ya, dalam seni tari ni. Dan saya bersyukurlah bahawa saya mempunyai, bukan kata ramai peminat, tapi ramai pelajar yang berminat. Berminat dengan bidang seni tari itu, walaupun sebelum itu mereka memang kadang-kadang macam tak ada langsung. Ya, betul. Jadi alhamdulillah saya bersyukur dan saya teruskan usaha ini. Kemudian saya juga tidak diam di sekolah. Di sekolah tu tentulah saya mengajar mereka subjek utama, kemudian saya akan berlatih mereka di sebelah petang pada hujung minggu. Kemudian saya juga terlibat dengan pertandingan-pertandingan sekolah-sekolah. Jadi alhamdulillah pencapaiannya memang membanggakan untuk anak-anak didik sebab kesungguhan tu ada. Itu dah nilai murni. Ya, betul. Kesungguhan dah ada pada anak didik saya. Jadi alhamdulillah mereka bersungguh-sungguh kerana cikgu minat, murid minat, jadi sesuatu yang hasil. Jadi sering pula jadi juara tu tuan. Alhamdulillah. Okey, jadi saya macam rasa masih lagi mau meneruskan ini. Saya terlibat pula dengan badan-badan di luar. NGO. NGO, terutama sikit para belia lah. Saya ditarik, dibawa ke kumpulan-kumpulan belia. Masa tu kalau tak silap Kementerian Belia dan Sukan kan? Betul. Kebudayaan Belia dan Sukan. Betul. Dia masih dalam belia dengan kebudayaan sekali kan. Betul. Jadi masa itu belum ada lagi kumpulan-kumpulan yang kata orang sepenuh masa ni. Kamilah penggiat-penggiat yang secara volunteer ni. Yang ligat untuk mewakili negeri ke daerah ke untuk membuat persembahan utama di Kuala Lumpur. Wah, kalau dapat pergi Kuala Lumpur tu memang seronoknya rasa. Masa itulah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada kumpulan JKKN. Ada Yayasan Warisan kalau di Johor lah. Kita lihat memang dah ada. Jadi pada masa itu saya terlibat dengan mereka sebagai seorang penari dan juga jurulatih lah juga. Sebab saya dah mula boleh melatih mereka walaupun saya tidak sehebat mana. Sebab ilmu yang saya ada pun sebenarnya daripada KBN, Kompleks Budaya Negara. Saya dapat ilmu ni. Saya tidak ada sekolah khusus untuk seni tari. Jadi kita bawa tarian-tarian daripada Kompleks Budaya Negara. Kemudian saya turunkan sekolah. Jadi balik pada dari Johor ni, jadi saya terlibatlah dengan itu dan saya rasa kerana minat tu sampai saya sekarang ini pun saya bukan tidak menari lagi lah. Dah tak menari, dah tak sesuai kan. Jadi saya lebih kepada bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan, mungkin agaknya jadi penasihat. Betul itu tuan, betul itu. Penasihat, tidak mengajarlah. Sebab sekarang ni sudah ramai ada bakat-bakat baru. Ya, betul. Kan? Betul yang sesuai lah. Kalau betul, kita buat lagi mungkin agaknya patah riuk kan. Tapi sekarang ini alhamdulillah sudah ada mereka yang boleh membimbing, jadi kita lebih pada penasihat, lebih pada counselingnya kan. Sebab kita mesti kawal seni budaya ni. Tak boleh dibiarkan bebas begitu sangat-sangat sampai lari daripada kita punya matlamat kan. Jadi itulah aktiviti saya sampai sekarang ni. Alhamdulillah diberikan kesihatan kepada saya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya bersama-sama terus. Dan sekarang untuk makluman saya bergiat aktif dengan Majlis Kebudayaan Negeri Johor lah. Untuk bersama-sama dengan semua penggiat seni, bukan seni tari saja, penggiat seni yang ada di semua Negeri seni Johor. budaya lah. Ya, betul lah. Di samping keutamaan saya itu pada seni tari lah. Ya, itu dulu tuan. Itulah bagaimana yang kata tu kan kalau itu bezanya orang ada ilmu dengan orang tidak ada ilmu kan. Ilmu yang kalau ilmu tanpa amal ni, kita ada ilmu. Tapi kita tak amal, macam pokok. Ada pokok tapi tak ubah lah kan. Begitulah kan. Cikgu, selalunya kebanyakan masyarakat kita, terutamanya yang mungkin kurang
maklumat. Ya, maklumat ya. Banyak yang memandang negatif. Bila kata sebut tak ada seni tari ni berbanding dengan seni lain. Kalau kata pergi seni lukisan pun orang tak pandang negatif. Tapi seni tari dia mesti negatif. Jadi apa pandangan cikgu terhadap perkara ni? Macam mana cikgu nak ulas balik? Dia kata benda ni tak semualah yang pandang negatif, tak semua pandang positif kan. Itu saya serah cikgu lah, cikgu nak cakap apa. Baik. Terima kasih. Ini pandangan peribadi saya lah, ya, pandangan peribadi saya. Saya rasa saya boleh simpulkan hanya segelintir je lah. Segelintir. Terutama macam sekarang ini. Kalau lihat perkembangan sekarang ini memang cukup membanggakan lah. Masyarakat sudah mula menerima. Tapi sebelum ini memang, terutamanya apa yang dipandang mungkin agaknya tentang pergaulan lelaki perempuan dalam sesuatu latihan atau persembahan kan. Tapi sebenarnya seni tari ini dia bawa unsur-unsur yang lebih baik lagi, elemen yang lebih baik. Bukan itu yang kita jadikan fokusnya. Jadi segelintir lah. Segelintir. Ya. Dan banyak yang menganggap ini hiburan aja ni, kata dia, kan? Hiburan suka-suka habis aja. Tapi sebenarnya kita kalau penggiat seni tari ni mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan, mewarisi, memelihara seni budaya ini sebenarnya. Jadi itu yang kita harus fokus. Jadi pandangan segelintir ni saya rasa tidak begitu membimbangkanlah, insya-Allah masyarakat kita semakin berfikiran yang lebih matang, mereka boleh terima bahawa ini khazanah kita, ini yang kita perlu jaga. Bukan sekadar hiburan saja. Kita berbangga dengan seni yang kita ada. Sebab budaya itu mengenal bangsa. Budaya, orang tengok budaya kita, oh ini Melayu, oh ini India, oh ini Cina. Kan budaya itu mengenal bangsa. Macam moto yang kami pegang di Majlis Kebudayaan Daerah Majlis Kebudayaan Negeri Johor, budaya cerminan bangsa. Jadi tahu budaya tu bangsa tu mana, budaya tu mana. Betul tuan. Cermin kan, cermin dia reflect balik apa yang kita pamerkan. Jadi bagi saya sebenarnya banyak elemen-elemen nilai murni yang kita boleh lihat dalam seni tari ni. Seni tari ni ataupun tarian lah. Ya, tarian lah. Selalunya orang sebut tarian lah. Ya. Kalau kita fokus pada tarian Melayu ni dia menari dalam kumpulan tuan. Ya. Itu kalau dalam kumpulan tu itu dah nilai murni tu. Iya, betul. Betul. Itu teamwork tu. Kerja kumpulan tu mesti ada kan. Jadi menari dalam kumpulan. Jaranglah lihat tarian Melayu dipersembahkan secara solo seorang saja, tidak jadi tarian Melayu ni dia dalam kumpulan. Jadi bila kumpulan ni mestilah ada kerjasama. Betul. Tak boleh awak lebih baik, saya kurang, tertinggal ni. Nampak nanti bila penonton melihat nanti, kenapa dia tu pula ada 2-3 orang yang tak betul ni. Jadi dalam latihan mereka boleh lahirkan nilai-nilai murni yang berkaitan dengan kerjasama. Teamwork tu mesti ada, kerjasama mesti ada antara penari-penari kan. Jadi bila dah ada kerjasama, akan lahir pula keinginan untuk membantu, tolong menolong rakan-rakan dalam kumpulan tu, sebab kita mahu persembahkan satu persembahan yang baik. Jadi kita perlu bersama-sama tolong menolong. Kalau awak tak cukup faham tentang ini, saya tolong awak, supaya saya dan awak sama. Ya, betul. Sebab tuan, kalau kita lihat dalam pertandingan tarian salah satu kriteria yang dinilai ialah keseragaman. Keseragam mesti ada, markah untuk keseragaman tu mesti ada. Jadi nak wujudkan keseragaman itu ialah mesti ada kerjasama kita, mesti ada tolong menolong. Bukan aku je penari yang hebat, aku seorang je nak jadi star, jadi bintang, tidak. Tapi kumpulan tu tuan. Jadi saya lihat bahawa nilai itu. Jadi ini yang mungkin perlu juga dilihat oleh kita punya masyarakat lah, yang mungkin memandang mungkin istilah serong tu katnya tak begitu tepat lah, tapi bagi saya segelintir lah yang memandang ini kan, perkara ini. Jadi saya rasa itu sudah menampakkan pada kita bahawa perlu untuk kita bersama-sama, dan nilai murni ini tu memang nampak dalam seni tari kita lah. Dia bila dah ada kumpulan ni, maknanya dia orang kata kalau naik Johan sekali, dia takkan aku terjijik, tak ada kan. Itu dia punya conclusion di situ kan. Macam ni lah bola punya ni kan. Bola punya trademark tu kata menang bersama, kalah bersama.
Tu tuan, menang bersama, kalah bersama. Maknanya kita yang akan jadikan menang ataupun kalah. Jadi kerjasama tolong menolong tu mesti ada dalam seni tari ni. Kalau kita lihat daripada segi pendidikan pula, bagaimana cikgu melihat seni tari ini dapat memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan hari inilah. Dan barangkali cikgu pun ada pengalaman pahit manis sebagai penggiat seni tari selama ini. Boleh cikgu kongsi pengalaman ni untuk pengetahuan khalayak. Jadi khalayak nanti akan menonton rancangan ni, dia akan tengoklah. Yang boleh bagi input. Iyalah. Sila banyaklah. Terima kasih Saudara Yusof ya, Saudara Mak Yusof. Saya pun juga bercakap dari segi pengalaman saya lah. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik di sekolah dan juga kata orang dalam kumpulan belia dan sebagainya lah. Jadi saya bercakap dari segi itulah. Dan saya memang sesungguhnya amat bersetuju. Amat bersetuju bahawa seni tari itu secara umumnya, secara amnya memang boleh mendidik dan melatih para penari dengan nilai-nilai murni yang tinggi. Apa yang saya boleh kaitkan dengan nilai-nilai murni yang tinggi ini, terutama di sekolah lah sebagai seorang pendidik, ialah pertama sekali saya lihat ialah disiplin. Disiplin ni satu nilai murni kan. Di sekolah memang jaga disiplin. Disiplin rambut panjang tak boleh. Nombor satu disiplin kan. Sebab kita ni telah dididik sempurna oleh ibu bapa kita di rumah kan. Jadi bila ke sekolah, kita diperkuatkan lagi apa yang diajar, yang diberikan oleh ibu bapa kita. Ibu bapa kita memang mahu yang terbaik untuk anak-anak kan. Jadi apa yang diberi itu kita bawa ke sekolah, dan di sekolah pula kita tekankan dengan disiplin sebab apa yang nak kita buat, nak sempurnakan sesuatu, kita harus berdisiplin. Kalau kita buat caca marba saja, sambil lewa saja, di mana hasilnya tuan? Betul. Jadi inilah yang dikatakan bahawa nilai murni yang saya nampak dari seni tari ini, selain daripada yang sudah ada pada mereka, jadi selain daripada kita ada belajar budi bahasa dan sebagainya di sekolah kan. Betul lah macam cikgu kata tadi, macam cikgu ni disiplin kan, disiplin belajar kan. Cikgu masa tu di universiti, esok nak exam, hari ni ada tu kan, tapi cikgu pandai bagi disiplin masa tu. Masa, jadi cikgu orang kata mengolahkan disiplin tu cara mana. Kan, kalau cikgu kata tak ada disiplin, cikgu pergi sana, exam memang abai, habis lah. Sebab saya dah rasa saya dah prepare, saya dah sedia untuk exam, dan saya mahu juga persembahan yang baik. Jadi saya nak dua-dua. Disiplin perlu. Sebab kita lihat bahawa macam contoh ni lah disiplin yang kita lihat macam pelajar, dia kalau nak memulakan kelas tarinya, dia ada ikut masa yang ditetapkan. Pukul berapa harus datang. Kadang-kadang kita di sekolah tak punya masa yang panjang untuk berlatih kan. Jadi pula ada kelas-kelas tambahan dan sebagainya. Jadi aktiviti koko kita itu mesti mengikut masa. Jadi ini pun satu disiplin kepada pelajar. Kemudian berpakaian yang sesuai, disiplin. Awak jangan pakai sebarangan, saya nak tengok awak menari ni. Pakai seluar panjang ke apa semua kan, tangan panjang ke apa. Disiplin tu. Itu pelajar perlu patuh. Dan memang dah ada tu di sekolah, memang ada. Jadi kita serapkan lagi, tekankan lagi dalam latihan seni tari. Kemudian masa tu jangan awak mestilah bersungguh-sungguh. Jangan awak main-main, awak tak dapat nanti. Betul. Awak akan ketinggalan. Awak tak menjadi seorang kata orang yang gagal, penari yang baik. Jangan gagal lah. Jadi penari yang baik dan yang setanding dengan kawan-kawan yang lain. Jadi awak kena disiplin. Disiplin tu penting kan. Jadi contohnya kita lihat juga macam pelajar ni dalam kelas-kelas tarian, mereka akan tunjukkan nilai-nilai seperti kata orang hormat guru dia. Kalau mungkin perempuan dengan lelaki tidaklah, tapi sekurang-kurang mereka menunjukkan tanda hormat mereka sebelum memulakan dalam kita punya seni ni memang kaya dengan kata hormat menghormati ni. Ya betul. Macam contoh bukan tari saja, silat pun nak buka gelanggang dan sebagainya, mereka ada hormat gurunya. Jadi, kalau dalam Mak Yong katanya sembah guru. Ya betul. Betul. Dan Komplek Budaya Negara pernah keluarkan satu pengajaran yang dibuat untuk
apa ni, sembah guru dipanggil. Saya apa ni, dapat ilmu tu dari apa ni, kursus. Oleh dianjurkan oleh KPN untuk ni dipanggil sembah guru. Sembah guru. Yang diselaraskan untuk seluruh negara. Pada masa itulah. Tapi sekarang saya dah tak ada. Tak ada lah. Jadi itu disiplin yang penting. Sebenarnya bila kita sebut sembah guru ni, kalau tengok rasanya masa zaman dahulu ni memang dah ada tu, mengadap rebab tu pun sembah guru kan, tarian mengadap rebab kan. Jadi tari ni macam mana kan. Jadi itulah. Jadi bagi saya kesimpulannya bahawa apa ni, contohnya kumpulan tarian lah, kumpulan tarian di mana kalau dia jaga disiplin, kekalkan disiplin, dia akan menghasilkan satu persembahan yang baik lah. Bagi saya itu perlu. Kalau dia juara dan sebagainya, perlu disiplin itu perlu kuat lah. Dan dari disiplin ini mereka bukan hanya dalam tari saja, mereka akan jadikan amalan dalam kehidupan mereka. Itu. Berkaitan pula dengan pemakaian busana juga memainkan peranan penting dalam bidang seni tari. Mungkin cikgu dapat kongsi apakah nilai murni yang perlu ada bagi seorang penari bila berbusana. Kebetulan pula buku ni ada depan saya. Buku ni, Busana Tarian Malaysia. Yang ni dia tulis oleh Zubaidah Suar. Zubaidah Sual daripada Istana Budaya dulu ni. Mungkin cikgu boleh ceritalah sikit lah. Kalau cikgu nak refer buku pun cikgu memang dah ada lah, dalam kepala pun dah ada kan. Silakan. Juga pengalaman tuan. Pengalaman. Baik, tapi sesungguhnya kita bersyukurlah sekarang ini kita banyak sumber rujukan sebenarnya. Kita ada penulis-penulis yang mengeluarkan buku-buku, artikel-artikel yang saya rasa memang banyak membantulah, membantu dari segi pengetahuan kita tentang busana seni tari. Jadi dalam bagi saya lah, dari pengalaman saya dalam seni tari ni, terutamanya khususnya tari tradisional tuan. Kita semua tahu bahawa kita tidak boleh sebarangan kan. Kita sudah mewarisi tentang tarian itu, dan kita juga warisi tentang busana yang digunakan. Jadi kalau istilahnya tak boleh sembrono lah, tak boleh sebarangan. Tak boleh kita pakai pakaian yang tak sesuai dengan tariannya kan. Jadi kalau misalnya tarian-tarian yang lemah lembut, tarian gamelan ke, tarian asyik ke, takkan kita nak pakai pakaian yang betul fahamlah tu. Namanya kita tak sesuai. Jadi saya rasa itu perkara yang kita perlu ambil perhatian. Nilai murni yang ada di situ ialah kita mestilah teliti dengan apa yang nak dipakai. Contohnya kalau katalah kita sangat terkesan dengan Zapin Johor contohnya. Zapin Johor. Kalau namanya pun dah Zapin Johor, jadi kita harus memakai busana Johor lah. Memakai baju teluk belanga macam kita ni. Betul. Jadi itu lebih sesuai untuk tarian yang akan dipersembahkan. Jadi ketelitian itu sudah ada. Nilai murni yang ada teliti. Teliti dan tidak sembarangan, tidak sembrono memilih busana kan. Jadi sesuai. Mana dia kalau nak buat tarian Zapin Malaysia dengan Zapin Johor ni, Zapin Malaysia dia pakai baju ini ke baju kebangsaan? Baju kebangsaan sebenarnya lah. Tapi sebenarnya boleh juga. Sebab kita sekarang ini, walaupun ini baju Johor, tapi sudah diterima kan di seluruh negara. Jadi kalau sekarang ini bukan satu masalah lah, sebab dia masih lagi sesuai tuan. Yang penting tu ialah sesuai dengan tarinya. Jadi kalau kata mereka di luar kan, kata di luar Johor contohnya, mereka menarikan Zapin, mereka gunakan busana baju kebangsaan, kebangsaan. Kita dah terima ini sebagai baju kebangsaan. Saya rasa tak salah. Dia masih lagi sesuai. Tapi kalau Zapin Johor tu memang secara automatik dalam kepala orang tu dah baju ini dapat bayang dah kan, baik laki-laki ataupun perempuan. Perempuan dengan baju kurungnya, dengan kain yang dibawa dipakai di pinggangnya kan. Jadi itu kalau di buku ni tentunya di buku-buku kan dia busana tarian Zapin. Betul. Tu busana tarian Zapin tu. Zapin Johor. Bila cikgu sebut Zapin dan dia gambar dah siap lah.
Busana-busana dia. Jadi itulah yang saya maksudkan sebagai kita harus ketengahkan ataupun memperagakanlah busana yang sesuai, yang apa kata orang diterima untuk persembahan yang berkenaan itu. Jadi dengan cara ini juga kita rasa nilainya ialah kita juga dapat memelihara tuan busana ini. Kalau kita pakai selalu kan, contohnya kita pakai bukannya hari raya pun kita pakai. Kan hari raya, hari besar, hari Jumaat. Maulud Nabi kan, berarak-rarak tu kan. Bukan hari Jumaat kita pakai. Jadi ini sekurang-kurangnya ataupun memang saya rasa boleh meneruskan identiti. Ya betul. Kita terus memelihara. Dan seni tari ni satu lagi cabangnya yang memelihara busana-busana kita. Itu dia tuan. Ya. Kalau macam tu selalunya busana ni makna dia kalau yang aksesori pun ada beza jugalah. Ya begitu juga. Ya betul. Ada memang ada beza. Pemakaian dia makna dia di situlah letaknya nilai murni tu kan. Kalau kata dia tak teliti, yang sepatutnya pakai anting dia pakai rantai, tak kenalah kan. Ini contohlah kan. Tempat ni tempat anting, tapi bila letaknya rantai, dah lain. Contohnya kalau kata bersongkok kan, biasanya orang Melayu Zapin dia kosong aja kan. Kalau misalnya diletakkan benda-benda macam tu, saya rasa kalau tengok sekarang pengantin yang pakai, bukan pezapin yang pakai. Yang baldu bulu-bulu kan. Itu sesuai untuk pengantin lah. Tapi ialah kerana mereka punya kreativiti. Jadi tak salah kan. Tak salah. Tapi kata orang kita biarkan lebih sesuai lah. Sesuai itu lebih penting. Sebab busana ini juga dia memberi gambaran tentang identiti kaum atau masyarakat kan. Ini orang Melayu, ini orang Cina berpakaian gini kan. Walaupun memang sudah semakin kurang dipakai harian, tapi bila keluar dalam satu majlis kan, ada program-program yang mahukan kita berbusana tradisi kita. Jadi saya rasa ini antara seni tari ni antara suatu yang mengenengahkan busana kita. Jadi orang lihat dia seni tari salah menyumbang kesan dia kepada masyarakat. Betul. Nilai-nilai murni tu. Betul. Kan. Apakah dengan belajar bidang seni tari ini dapat membina jati diri dan semangat cintakan negara? Cuba cikgu boleh bagi sedikit pandangan lah, ulasan ke pandangan ke tentang seni tari kita tadi dalam memupuk jati diri. Saya sesungguhnya amat bersetuju dengan kenyataan ini, bahawa seni tari turut bukan semata-mata seni tari, tapi seni tari turut menyumbang kepada membentuk jati diri bangsa, jati diri anak-anak didik kita. Kalau saya seorang guru, memang sebenarnya dia memberikan sumbangannya. Sebenarnya bila kita terlibat dengan seni tari ni, kita bukanlah nak jadi seorang yang popular dengan tarian, tidak tuan. Yang penting kita menjiwai, kita menghargai. Walaupun kita contohnya, kalau kita maaf cakaplah, kita seorang doktor umpamanya, kita minat tarian kita tu pun sudah mencukupi, kerana dia sibuk dengan pesakit dia, dengan apa jadi kalau minat saja tu pun sudah menunjukkan ada kata orang jati dirinya, jati diri Melayunya ada kan. Itu makna dia mencintai tarian Melayu. Mana semangat kenegaraan tu adalah kan. Itulah yang saya katakan tadi, bukan kita jadi seorang yang popular dan termasyhur dengan tarian, tidak. Tapi kita mahu semaikan, kita mahu tanamkan jati diri, jati diri bangsa Melayu. Bukanlah kita perkauman, tidak tu. Tapi tidak tu, nafikan itu. Tapi ialah semata-mata kita mahu supaya mereka tahu bahawa kita dalam kehidupan kita ni ada nilai-nilai yang perlu kita pertahankan, yang sesuai dengan kehidupan kita. Kehidupan kita kan. Jadi saya rasa memang saya bersetuju sangat bahawa kalau boleh saya celah sikit juga. Boleh silakan. Dalam tarian, kalau selain tarian Melayu ni, tarian Cina ada tak dalam ni, kalau cikgu tahu macam tarian kipas apa tu, ada tak dia punya dengan tarian India? Dia ada tak nilai-nilai murni yang kalau cikgu boleh tweet sikit lah? Saya sebenarnya tidak begitu mahir, tapi saya melihat
melihat daripada persembahan mereka itu memang nilai murni itu tidak lari daripada persembahan mereka. Contohnya kalau tarian Cina ni ialah tarian yang ditarikan oleh lelaki dan perempuan juga. Saya ada melihat macam mana kelembutannya tu ada. Kemudian kalau kita lihat tarian kipas, tarian kipas ni bagi saya macam kata orang tradisi pemalu wanita tu ada. Dia tutup muka malu. Dia menurut di balik kipas. Tidak mempamerkan sangat kecantikan wajah dia. Mana nilai murni ada situ kan. Mana dia kalau kata malu tu salah satu sifat kan. Betul. Jadi kita tak boleh nak lebih-lebih sangat kan. Betul. Kalau yang tradisi lah. Ya, tradisi. Campur dengan moden ni. Moden lain dah. Sebab kita lihat bahawa kalau kata contoh tari Melayu umpamanya, kita lihat bahawa macam perempuan dengan laki-laki ni berbeza dengan dia punya gerakan tu. Perempuan tidaklah terlalu bebas bergerak apa semuanya kan. Jangan tangan diangkat tinggi lah, kaki tak boleh yang diangkat tinggi. Ini semua nilai murninya ada. Nilai murni ada, terutama pada Melayu lah, tarian Melayu. Dia kalau boleh sebut ni, dia kata ketertiban. Ya, betul. Kesopanan. Macam tarian Zapin nak keluar dengan apa kata orang taksimnya. Taksim tunduk, kita menghormati pemuziknya kan, menghormati peserta penonton, audiensnya. Itu nilai-nilai. Bila taksim tu dia keluar tu samalah dengan masa kita zaman saya cikgu. Lalu depan mak bapak kan. Mak bapak tu. Kalau tu ibu bapak, tapi saya bahasa mak bapak tu kita lalu tumpang lalu kan. Makna daripada situ pun dia dah bawa masuk lah. Jelas. Bahawa kehidupan seharian kita di rumah yang dilatih oleh ibu bapa kita tu, kita bawa dalam tari kita. Ini nilai murni yang saya rasa memang kita harus pertahankan. Tarian India pun macam tu juga. Mereka ada dia punya nilai-nilai murninya. Bukan setakat sembrono dia ni. Dia ada kata orang sembah guru dia. Unsur keagamaannya kan. Semua yang ditunjukkan oleh dalam nilai yang baik. Jati diri yang kita perlu untuk kehidupan kita seterusnya kan. Itu dia. Jadi saya rasa mungkin itu boleh menjawab lah soalan daripada tuan tadi. Kalau itu tak salah lah kalau ibu bapa ni bawa hantar anak ke kelas-kelas kan untuk tarian tu kan. Bagi saya lah, kalau anak dah berminat tu, berminat kan, kata saya galakkan lah, galakkan supaya anak-anak kita ni kalau di sekolah umpamanya jadi pelajar-pelajar yang seimbang lah, tidak sibuk dengan gadget, dengan jadi macam seolah kita kata orang sekarang ni dah gila game tu lah. Jadi gila tu sampai beri mereka aktiviti. Lupakan sebentar gadget game-game kan. Fokus pada ni, terutama sekali anak-anak yang dah ada minat dan tentunya ada bakat, dah ada guru-guru di sekolah. Memang saya kagum lah. Contohnya tuan, kalau kita lihat bahawa sekolah-sekolah sekarang terutama di Johor ni, kita sudah ada kumpulan prasekolah tuan. Pelajar yang berumur 5-6 tahun yang boleh berzapin. Kita akan lihat bagaimana kesabaran guru itu mengajar mereka. Ini nilai murni ni. Betul yang diberikan, yang tunjukkan oleh bagaimana cikgu mengajar dia dan menjadi juara, dapat bentuk sebuah kumpulan. Macam mana budak-budak yang umur 5-6 tahun ni yang boleh didisiplinkan untuk membuat persembahan yang sama. Persamaan tu, keseragaman tu ada. Jadi ini sesuatu yang memang cukup membanggakan tuan. Bagaimana peranan seni tari itu dalam mendidik anak-anak tu. Ya, betul. Okey, cikgu, sekarang ni kita masuk kepada satu orang panggil soalan yang agak-agak orang kata nak panas tak panas lah, tapi ada kaitan lah orang katakan. Nilai-nilai murni yang dipaparkan melalui seni tari ni terlalu banyak sebenarnya. Bila nak disembahkan. Cuma apakah rentak muzik atau lirik lagu juga memainkan peranan penting ke arah persembahan tarian tadi? Makna dia di sini muzik dan lirik lagu tu ada karya nilai-nilai murni dia tu untuk membawa persembahan tarian tadi. Silakan cikgu. Terima kasih sekali lagi Cik Mak Yusof.
juga dari pengalaman dan kita melihat sendirilah apa yang ada di dalam dunia muzik kita ini, khususnya muzik lagu-lagu tradisional khususnya, lagu-lagu kalau sekarang ini lagu-lagu irama Malaysia kan, itu semuanya saya kira lagu-lagu yang selain daripada membawa unsur-unsur berkasih sayang, cinta kan, tapi ada juga lagu-lagu yang membawa nilai-nilai murni. Contohnya kalau lagu-lagu Zapin lah, saya balik pada Zapin, macam contohnya lagu Zapin Budi. Ini nilai murni yang diterapkan, yang dibawa bersama tarian dengan kata-kata nasihat, supaya kita berbudi bahasa dan sebagainya. Ini satu contoh lah. Dan saya kira bukan setakat itu saja, lagu-lagu patriotik kita pun juga turut memainkan peranan dalam nilai-nilai murni, menjadikan kita lebih bersemangat, ada semangat kewarganegaraan, semangat patriotik yang akan lahir daripada kita masyarakat lah. Contohnya kalau kita dengar lagu Bahtera Merdeka, Patua Pujangga. Betul tuan, Patua Merdeka, Patua Pujangga. Jadi ini antara lagu-lagu kita, kita yang membawa unsur-unsur kenegaraan. Dan kalau kita lihat sekarang ini begitu rancak sekali, kalau tiap-tiap kali hari kemerdekaan ditarikan lagu ini kan, ditarikan lagu ini menggunakan gerak-gerak asas dari tari Melayu kita, tari Cina dan India yang kita gabungkan, sebab kita tepat dengan keluarga Malaysia kan, keluarga Malaysia. Jadi kita serapkan nilai-nilai itu dalam tarian dengan menggunakan lagu-lagu patriotik tadi. Jadi memang betul tuan, kita lihat bahawa kalau hari kemerdekaan ni dan begitu juga kan kalau lagu Sudirman. Ya betul. Memang kalau setiap kali Allahyarham Sudirman ni memang tak miss. Itu lagu Malar Segar, hijau sentiasa. Malar Segar. Jadi itu menampakkan pada kita bahawa lagu-lagu yang ataupun muzik ataupun lirik yang dimainkan, yang digunakan juga untuk tarian ni sebenarnya juga membawa nilai-nilai murni ataupun unsur nilai murni yang ada untuk kita lah, untuk kita tetap fahami maksudnya itu kumpulan tarinya yang kemudian akan menampilkan, tunjukkan kepada penonton-penonton. Jadi ini penting sebenarnya. Kalau lagu sopan santun, takkan kita nak tarinya melompat-lompat. Di mana sopan santunnya? Itu yang kita maksudkan. Cuma sebagai perbandingan lah. Kalau selalu zaman-zaman tu satu zaman disco, kan? Di situ nilai murninya tak nampak lah kan. Disco orang kata terkinja-kinja, kan? Sebab tu kalau bila balik kata ni ke tradisi kita ni memang unik. Dia lain pada yang lain. Sebab dia ada nilai murni dia yang kuat, kan? Jadi dengan tu saya serah cikgu untuk bagi kata sepatah dua kata lagi untuk sebagai penutup kita lah, sebelum saya tutup secara umum lah. Jadi pertama-tama saya ingin panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan diri saya sekarang ini, bukan kata saya seorang yang sempurna, tapi saya punya jati diri yang saya anggap penting untuk diri saya. Syukur alhamdulillah. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih, setinggi terima kasih kepada Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Johor, khususnya kepada Tuan Pengarah, Tuan Pengarah kita iaitu Encik Rahmat bin Muhammad Noor. Jadi terima kasih saya ucapkan untuk kongsi ilmu. Sesungguhnya saya ini bukanlah orang yang sehebat mana, tapi saya bersyukur dengan anugerah-anugerah yang diberikan kepada saya sebagai penghargaan. Saya kira lebih ramai lagi para ilmiah, para orang penggiat-penggiat ataupun kata orang seniman-seniman yang lebih hebat. Tapi saya bersyukur dengan ilmu yang saya ada cukupnya. Asasnya saya seorang pendidik, jadi saya didik anak-anak didik saya untuk menjadi manusia yang sempurna. Itu matlamatnya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Yusof bin Ali selaku moderator yang
apa ni kata orang, begitu santai dengan saya dalam perbualan pada hari ini, dan saya ucapkan tahniah dan syabas untuk slot ini ataupun program ini yang saya kira cukup menarik lah untuk tatapan masyarakat lah. Dan saya mohon maaf lah kalau apa yang saya perkatakan tidak begitu tepat atau sesuai yang tak boleh terima, saya mohon maaf. Saya bercakap melalui pengalaman yang saya lalui, dan mudah-mudahan memberi sedikit sebanyak manfaatnya kepada masyarakat kita, terutama sekali kepada masyarakat ataupun pencinta seni kita lah, seni tari khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitulah selepas sedikit yang kita dapat kongsi pada hari ini. Sebenarnya berdasarkan pengalaman tu lebih baik daripada yang tak ada pengalaman. Bila dia ada pengalaman, jadi segala yang dia melalui pahit manis tu, oh ini seni tarinya. Tari ini boleh tari macam mana, tari ini boleh macam mana, ada nilai murni dia. Yang ini tak ada nilai murni. Yang ini ada budaya yang cantik, yang ini ada budaya gadget. Jadi boleh membezakan. Boleh membezakan. Jadi nilai murni ini memang dalam seni tari ini memang hebatlah. Jadi dengan kata-kata itu saya pantun dua rangkap ya. Pantun ni selalu orang buatlah. Daun selasih, daun keladi. Terima kasih. Kalau ada lagi, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Sama-sama. Terima kasih.